Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi pada sesi PDPR kali ini di mana kita akan meneruskan bab 5 iaitu ungkapan algebra. Di mana dalam topik ini kita akan fokus pula kepada menerbitkan macam mana kita nak menerbitkan sesuatu ungkapan algebra. Okey, jadi tolong fokus bahawa ni kita dah belajar tentang pemboleh ubah. Jadi kita akan teruskan advance sedikit iaitu menerbitkan ungkapan algebra. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baik. Kita tengok di situ bagaimana anda menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi dalam bentuk ayat. Bentuk ayat nanti dalam bentuk permasalahan. Jadi kita tengok macam mana kita keluarkan sesuatu ungkapan algebra daripada situasi tersebut. Dan kamu boleh rujuk di buku teks di muka surat 107. Dan fokus kita iaitu pada hari ini di mana kita sedia maklum iaitu kita nak tengok ni menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili sesuatu situasi. Okey, apa dia itu? Kita tengok. Okey, perhatikan pelbagai situasi di bawah dengan keadaan bilangan blok kayu di dalam setiap beg yang diketahui. Yang tidak diketahui lah. Okey, dalam contoh muka surat tu muka surat 107. Okey, dia bagi situ kita tengok sama-sama. Okey, dia bagi ayat dia suatu beg mengandungi X blok kayu. Maksud dia X ni pemboleh ubah dah lah. Okey, pemboleh ubah ni dia tetap dan berubah tu bergantung kepada keadaan lah. Tapi di sini kita namakan sebagai pemboleh ubah iaitu X bilangan kayu dalam ni kita tak tahu apa, tapi dia paling minima dia akan dapat 1 lah. X tu dia akan jadi kosong. Okey, jadi kita akan tulis macam mana di sini? Suatu beg mengandungi X blok kayu, maka kita akan tulis jumlah blok kayu dia adalah X lah. Nilai dia adalah X, nilai yang tidak diketahui berapa. Okey, seterusnya situasi kedua ada bagi 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg tu. Beg ni kita tak tahu dah apa kayu. Tapi ditambah lagi 3 kayu. Maka kita akan buat situasi di sini ungkapannya adalah X tambah 3. Okey, dan seterusnya 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Ni beg yang ni tadi, yang X tadi ni, dia keluarkan 4 blok kayu. Jadi situasi dia kita kena tulis adalah X tolak 4. Ni adalah situasi bagi ayat ni lah. Dalam ayat ni yang lain lah. Ni situasi lain-lain tau. Jangan sama. Kamu ingat beg yang sama yang ni pula. Cuma beg tu je nama X. Dari segi situasi dia berbeza. Okey, yang keempat, bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Maka bilangan kayu dalam ni berapa nilai tu kita tak tahu, tapi dibahagikan 2. Maksudnya X ni dibahagi dengan 2. Tadi tu blok kayu dikeluarkan maksudnya tolak lah. Yang ni blok kayu dimasukkan maksudnya kita kena tambah. Okey, kalau tak cerita apa-apa, hanya cerita beg saja, maka kita akan letakkan nilai dia sebagai X lah. Okey, ini untuk situasi 1, 2, 3 dan 4. Okey, bagi situasi yang seterusnya ni kita rujuk di muka surat 108. Dan juga situasi dia sama juga. Kita kena perhatikan situasi tu. Okey, situasi seterusnya iaitu 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Ada 2 beg. Beg yang pertama X, beg kedua X. Jadi situasi ni kita kena buat 2 darab X, kita akan dapat 2X lah. Maksudnya 2 beg ni. Maksudnya berapa nilai X kita tak tahu. Jadi 2 darab X lah jawapan dia. Untuk situasi ni ungkapan dia adalah 2X. Okey, seterusnya 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg yang lain mengandungi Y blok kayu. Dan ditambah dengan 2 blok kayu yang lain pula. Tapi tak tahu nak masuk beg mana. Jadi di sini ada 2 beg, di sini ada 1 beg Y. Ni X ada 2. Blok kayu yang baru ada 2, tapi tak tahu nak masuk kat mana lagi. Jadi situasi dia akan jadi 2X ni maksud apa? 2X ni lah, 2 beg ni. Dan Y ni kenapa 1? Ni 1 beg ni. Kenapa ditambah 2? Ni blok kayu 2 ni. Ni ditambah 2, kita tak tahu lagi nak letak dalam beg mana. Okey, jadi situasinya adalah ungkapannya adalah 2X tambah Y tambah 2. Okey, seterusnya yang terakhir di sini untuk situasi ni iaitu 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Dua-dua ni ada X blok kayu. Dengan jisim setiap blok ialah pi gram. Maka 2 darab X, dia dapat 2X lah. Cuma kita darab lagi sekali iaitu pi. Pi ni adalah nilai gram tu. Iaitu berapa nilai gram tu kita tak tahulah, tapi adalah nilai
jisim bagi blok kayu itulah. Jadi dia akan dapat 2 darab X darab P dapat 2X XP. Okey, jadi ini untuk situasi yang mungkin berlaku dalam situasi kita seharian lah, macam mana kita nak cuba ubah jadi dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, jadi saya harap kita boleh teruskan lagi untuk seterusnya, iaitu di sini kita akan tengok kesimpulan yang dia bagi. Okey, kesimpulannya di sini adalah jumlah blok kayu atau jisim blok kayu yang ditulis dalam nombor dan pemboleh ubah tadi tu. Nombor dan pemboleh ubah ada X. Nombor tu sini nombor lah. Okey. Misalnya ni yang dia bagi ni adalah disebut sebagai ungkapan algebra. Jadi kesemua yang tadi itu adalah dinamakan ungkapan algebra. Setiap ni dinamakan sebutan ni sebutan algebra, tapi bila satu ayat ni dinamakan ungkapan algebra. Okey. Kita tengok pada contoh nombor 2. Dalam buku teks yang sama juga, iaitu muka surat 108. Okey, Yusri membeli 5 biji apple dan dengan harga X sen. Kita tak tahu nilai berapa sen tu. X dia letakkan sebagai X sen sebiji. Dan 8 biji oren dengan harga Y sen. Untuk setiap biji. Okey, jadi tulis satu ungkapan algebra bagi setiap jumlah wang yang dibayar. Okey, jadi maksud di sini nak dapatkan harga X sen ni berapa? Jadi 5 biji. Untuk apple jadi 5 darab X dapat 5X lah. Yang ni 8 biji darab dengan Y dapat 8Y. Jadi nak tulis ungkapan algebra bagi jumlah wang pula yang dibayar ni adalah kita tengok sini penyelesaian dia. Yang pertama tadi darab 5 darab X dapat 5X, dan juga jumlah harga oren 8 darab Y dapat 8Y. Jadi jumlah bayaran dia 5X tambah 8Y lah, maksudnya jumlah nilai ringgit X ni campur ni, maka nilai dia akan dapatlah jumlah yang kena bayar dekat tuan kedai tu. Okey, jadi saya harap boleh faham lah setakat ni untuk nilai ungkapan yang pertama, ungkapan yang kedua kan, sebutan itu. Jadi dia akan dapatlah satu ungkapan algebra yang lengkap di sini, menunjukkan bahawa kita kena selesaikan isu ni sekiranya berlaku soalan-soalan yang melibatkan nilai yang tidak diketahui, iaitu pemboleh ubahnya diletak sebagai Y dan juga X. Jadi mungkin boleh jadi X ni ada 10. Bila dia letakkan 10 nanti tempat tu kita akan sambung. Bila dia bagi nilai bahawa macam mana kita nak darab, nanti kita akan jumpa. Cuma di sini kita nak fokus kepada bagaimana kita nak wujudkan ungkapan algebra daripada ayat-ayat yang diberikan dalam situasi yang ditetapkan. Okey, kita teruskan dengan okey, baik, masih lagi muka surat 108, di mana kita akan tengok latih diri 5.1b yang ada dalam buku teks juga, di mana soalan dia minta tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Maka dia suruh kita tulis ungkapan algebra bagi situasi kita kena selesaikan. Okey, yang pertama, situasi yang pertama. Dia bagi tolak 7 daripada nombor X. Suatu nombor X. Maksudnya tolak 7 daripada suatu. Daripada maksudnya X ni kena berada di hadapan. Bila sebut daripada tu, daripada mana? Daripada X lah. X tolak 7. Jadi jawapannya adalah X tolak 7 lah. X di hadapan tolak 7 jawapannya. Okey, di situ untuk soalan nombor 1A. Okey, untuk soalan 1B, dia bagi situasi dia hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Jadi Y ni kena tambah dulu dengan Z. Maka kita akan bahagi dengan 9 lah. Jadi situasi dia akan jadi Y tambah Z bahagi 9. Ini jawapan bagi ungkapan algebra bagi situasi yang B, 1B. Okey, seterusnya kita tengok situasi 1C. 1C, jumlah orang bagi X buah kemah jika di setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Jadi dia nak jumlah orang bagi setiap X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Jadi satu kemah boleh muat 4 orang. Jadi berapa kemah, berapa orang yang boleh masuk dalam X kemah tu. X kemah kita tak tahu berapa kemah. Jadi satu kemah 4 orang. Jadi macam mana nak buat? Maksud dia setiap X tu kita kena darab dengan 4 lah. Maksud dia 4 darab X lah. Kita nak tahu nilai satu kemah tu berapa orang? 4 darab X. Jadi satu kemah akan dapat 4X lah. Jadi 4 orang tu lah, 4 orang. Jadi berapa kemah kita tak tahu. Okey, jadi 4 darab dengan X. Okey, seterusnya soalan D. Okey, untuk soalan D,
Puan Neo membeli MKG. Dia bagi MKG. Kita tak tahu apa kg ikan krisi berharga RMP. Maka RM dia kita pun tak tahu apa ringgit sekilo, sekilogram. Dan NKG ikan cencaru berharga RMQ pula sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Ni situasi ni sama macam kita buat mula-mula tadi tu. Di mana kita kena darab dulu. MKG darab dengan P ni, NKG ni darab dengan Q pula. Lepas tu tambah dua-dua, baru kita akan dapat nilai berapa jumlah bayaran. Okey, macam mana? Jadi M darab dengan P dapat MP, tambah dengan N darab dengan Q dapat NQ. Ini situasi bagi ungkapan algebra yang melibatkan masalah Puan Neo. Okey, soalan yang terakhir, soalan E. Okey, umur Nazmi ialah H tahun dan umur Jarjik ialah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Jarjik. Okey, berapakah beza umur antara Nazmi dan Izhar? Dia nak beza pula. Jadi pertama sekali kita kena tahu dulu. Umur Nazmi H tahun dan umur Jarjik ialah K tahun. Manakala umur Izhar ialah 2 kali Jarjik. 2 kali Jarjik ni maksudnya apa? Adalah umur Jarjik ni lah K tahun ni. Jadi 2 darab dengan K. Berapakah beza umur antara Nazmi dan Izhar? Okey, Nazmi ni berapa umur beza dia? Jadi kita kena tengoklah 2K tolak dengan nilai umur Nazmi lah. Jadi H ni adalah umur Nazmi. Jadi H tolak 2K. Itu dia punya situasi lah. Maksudnya Nazmi ni kita tolak umur dia dengan umur Izhar. Umur Izhar adalah 2K lah. Maksud 2 darab dengan K. Ini maksud dia yang diminta lah, berapa beza umur antara Nazmi dan Izhar. Jadi Nazmi letak di depan, Izhar di belakang. Ni Nazmi H, Izhar di belakang. Jadi itu sajalah untuk kita hari ini. Jadi saya harap kamu dapat mengetahui lah bagaimana yang dikatakan nak menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan situasi, ungkapan aritmetik yang mewakili sesuatu situasi. Jadi fokus betul-betul tengok soalan apa yang dia nak dan baru kita keluarkan dia punya ungkapan algebra. Jadi saya harap boleh selesaikan soalan latih diri 5.1 bini. Kamu salin buat dalam buku tulis masing-masing dan juga semak jawapan di video ni lah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa isi borang kehadiran yang saya bagi tu, dan juga pastikan selesaikan tugasan yang apa saya bagi tu, iaitu on track yang dapat tugasan modul yang saya bagi baru ni. Jadi tolong buat dan juga kita akan bincang jawapan dalam video yang seterusnya. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.